PJ Selatan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Ya Muhammad, PJ Selatan 4 kali ya Muhammad. Kesian tengok dia. Ya, terima kasih Datuk. Saya juga ingin bahas rang undang-undang pengurusan fakta 2012. Dan saya selepas meneliti rang undang-undang ni, saya dapati walaupun ada kebaikan untuk menyelesaikan masalah soal maintenance dan juga pengurusan di apartmen-apartmen juga kondominium di Malaysia ni, tapi adakah rang undang ni bagi jaminan, apakah jaminan yang dibagi oleh rang undang ni untuk memastikan dengan adanya pelantikan pengurusan ejen yang bertauliah ni, bagaimana kementerian memastikan ia akan menjamin tiada ada kenaikan cas maintenance dalam keadaan sekarang untuk kondominium atau apartmen untuk yang bulanan, penyelenggaraan bulanan di antara RM100 hingga RM250. Sekarang dengan cas ini pun penduduk memang mereka komplain sangat mahal. Adakah selepas penguatkuasa rang undang-undang ni dia akan menyebabkan penduduk marah kerana ada kenaikan charge maintenance? Ini saya rasa kementerian yang buat menteri perlu jawab, kerana kita khawatir, penduduk juga khawatir charge maintenance sekarang ni memang sudah dalam satu tahap yang amat mahal. Kalau kementerian menolak rang undang-undang ni, mesti di mana pengurusan mesti lantik yang ada lisen di bawah agent manager ni. Tentu kalau kita bandingkan dengan doktor-doktor kebakaran dan juga profesional undang-undang, lawyer, kalau kita menggunakan pengurusan ni. Tuan Yang Betul. Datuk Yang Betul, saya ingat saya tak payahlah. Saya sebenarnya tadi YB dari Bukit Gantang pun sebut isu yang sama. Sebenarnya kalau kita satu pindaan dalam jawatan kuasa di mana kita akan membuka jawatan pengurus harta ni kepada semua, bukan terhad kepada jurunilai saja. So tak payah mungkin kita nak bahas lagi lah. Saya khawatir ramai lagi nak bahas on that point sah. Kita hanya minta penjelasan saja antara apa niat-niat ni nak memburukkan kementerian. Dan juga saya tak lihat rang undang-undang ni akan protect pangsapuri flat cost rendah. Saya rasa dalam keadaan sekarang pangsapuri flat cost rendah tidak dijamin oleh undang-undang ni. Dengan sekarang charge maintenance di antara RM35 hingga RM50 sebulan, penduduk di flat cost rendah tak mampu bayar. Dalam 5 tahun 10 tahun ni kita nampak masalah yang timbul kerana penduduk tak mampu bayar maintenance. Ini saya rasa kerana polisi yang dijalankan oleh kerajaan. Dulu mereka tinggal di setinggan, mereka dipaksa untuk tinggal di flat-flat, mereka dipaksa untuk buat surat perjanjian. Mereka tak tahu pun kena bayar maintenance. Mereka hanya tahu di setinggan ni semua free, parking free, semua free, air free, dan juga tak perlu bayar maintenance. Tapi selepas pindah ke kos rendah, rumah kos rendah, mereka perlu untuk bayar satu charge maintenance, dianggarkan lebih kurang RM45, tapi mereka tak mampu nak bayar. Tunggakan sampai 5 tahun 10 tahun. So adakah rang undang-undang ni boleh membantu mereka? Saya rasa tidak. Kalau kita meneliti rang undang-undang ni, ia hanya untuk menyelesaikan masalah apartmen medium dan ke atas. Tapi apartmen medium ke bawah langsung tidak ada boleh diprotek oleh undang-undang ni. So bagaimana kerajaan untuk menyelesaikan masalah di flat
pangsa puri kos rendah. Dengan oleh kerana tidak bayar maintenance, lift rosak, tiada lift tidak boleh jalan, tak ada duit untuk maintenance lift tu. Dan juga parking, yang masalah parking, pangsapuri di tempat saya, banyak pangsapuri di tempat saya, seperti pangsapuri Baiduri, impian Baiduri, dengan keadaan yang sesak. Kalau berlakulah kebakaran atau apa-apa, saya rasa kereta bomba tak boleh masuk langsung kerana kekurangan parking. Dan juga flat seperti Pangsapuri, Medan Jaya juga keadaan yang sama. Dan juga dalam Pangsapuri flat kos rendah ni, nak adakan satu badan JMB pun susah, sebab mereka ni berpendapatan rendah. Mereka selalu menghabiskan masa mereka untuk bekerja. Mereka langsung tak ada masa untuk tubuhkan JMB, dan kebanyakan penuh lepas tangan. So ada yang wujudkan JMB pun kerana tidak mengikuti jalan atau mesyuarat yang betul, tidak ada quorum. Selepas JMB ditubuh, penduduk tidak iktilaf JMB ini. So saya rasa banyak lagi kerana penduduk tidak bayar maintenance, pam-pam air rosak, tak ada air. Dan juga masalah bayaran bil-bil air tu juga masalah, kerana di flat dan juga Pangsapuri charge untuk air ni lebih tinggi untuk bandingkan dengan rumah teres, kerana mereka gunakan meter pukar bukan meter individu. Oleh kerana dengan charge air yang tinggi, mereka tak bayar itu apa, bil air. Dan juga syabas terpaksa potong juga bekalan air, dan menyebabkan seluruh bangunan tak ada air. Ini berlaku boleh katakan berlaku di setiap Pangsapuri di PJ Petaling Jaya. Lagi banyak lagi tentang macam bangunan tidak di-charge, dan juga banyak masalah sosial kecurian di flat. Saya rasa undang-undang ni perlu juga untuk jaga, juga untuk memelihara golongan ni, flat kos rendah. Memang saya rasa dalam undang-undang ni, kalau kita nak untuk kita mandatori untuk lantik pengurusan bertauliah untuk rumah kos rendah, saya rasa tak dapat dah. Mereka tak mampu untuk melantik satu badan pengurusan yang profesional. Saya rasa untuk flat kos rendah ni memang mereka tak boleh jalankan. Dan juga masalah COB, saya nak bagi sedikit gambaran tentang COB sekarang ni, di mana saya rasa di banyak PBT COB tidak berfungsi langsung. Bukan mereka tak mau berfungsi kerana keadaannya sekarang ni seolah mereka diketepikan. Macam di MPPJ, COB ni tidak menduduki bangunan MPPJ. Dia terpaksa sewa di luar, kerana mereka merupakan satu cost center. Mereka merupakan satu bukan jabatan yang boleh menjanakan dana. Mereka hanya satu cost center. Mereka setiap bulan mereka perlu ada belanja kos yang tinggi untuk menjalankan kerja-kerja. Dan juga mereka terpaksa bekerja waktu hari Sabtu atau Ahad. Mereka kerana untuk mengadakan mesyuarat di Pangsapuri, di apartmen, hanya waktu Sabtu Ahad yang boleh menjalankan kerja. Dengan gaji yang sedikit, mereka tak ada allowance overtime kalau bekerja pada Sabtu Ahad. Dan juga mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan yang ditujukan kepada penduduk. Saya rasa COB ni kena main peranan. Kementerian perlu fikir bagaimana untuk mempertingkatkan fungsi COB ni. Staff mereka perlu di training dari semasa ke semasa,
supaya mereka boleh selesaikan masalah pengurusan di setiap bangunan, di flat-flat dan juga apartmen. So saya rasa itu sahaja ucapan saya. Terima kasih.